Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, sambutan gawai tahun ini terus menjadi landasan mengeratkan hubungan baik dalam kalangan rakyat walaupun berbeza pegangan agama, budaya dan latar belakang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, rakyat perlu bersatu dalam semangat kerjasama dan perpaduan. Sehubungan itu, beliau menekankan kepentingan amalan kunjung mengunjungi pada musim perayaan ini bagi berkongsi kegembiraan dan memperkuatkan ikatan di antara satu sama lain seterusnya mewujudkan kerjasama ke arah pembangunan mampan. Kita harus menyadari betapa pentingnya kita untuk bersatu hati dalam membangun Sarawak dan bersama mencipta kejayaan yang lebih besar di masa akan datang. Marilah kita bekerjasama, menggambling tenaga untuk menjadikan Sarawak sebuah wilayah yang maju dan rakyatnya berpendapatan tinggi selaras PCDS 2030. Katanya dalam Putusan Hari Gawai 2023 pada Rabu. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berharap rakyat Sarawak sentiasa berada di bawah lindungan dan berbahagia bersama keluarga sepanjang perayaan Gawai tahun ini. Beliau turut mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Sarawak, terutama sekali penjawat awam yang menyambut Hari Gawai 2023. Khususnya kepada rakan-rakan anggota Perkhidmatan Awam, saya ucapkan semoga kita sentiasa dikurniakan rahmat, perlindungan dan kebahagiaan bersama keluarga kita sepanjang perayaan Gawai tahun ini. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang Nuan Menua. Beliau berkata demikian dalam Putusan Hari Gawai 2023 pada Rabu. Di samping itu, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut berharap agar semua rakyat beroleh kesihatan, nasib yang baik dan hidup bahagia, aman makmur di tanah air Sarawak. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana berharap program Ngabang Gawai Dayak dapat diteruskan pada masa yang akan datang. Pada masa sama, beliau mahu program Ngabang disusun dengan baik oleh pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Induk Nanga Tada supaya tiada pertindihan masa agar pelaksanaannya lebih teratur. Beliau berucap demikian semasa menghadiri program Ngabang Gawai Dayak 2023 di Skim Penempatan Semula SPS Nanga Tada pada Selasa. Dalam ucapan ringkas beliau di Rumah Aji, Adun Ngemah itu berkata beliau akan meneruskan program Ngabang ke beberapa buah rumah panjang di Dun Ngemah. Program Ngabang tersebut bermula di Rumah Aji dan diteruskan ke 12 buah rumah panjang yang lain di SPS Nanga Tada yang bermula dari 28 Mei hingga minggu pertama Jun 2023. Ke paparan berikut, Kerajaan Sarawak komited merakyatkan kemudahan sukan di negeri ini agar orang ramai sama-sama dapat memanfaatkan kemudahan yang sedia ada. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerajaan komited dalam membina prasarana sukan agar dapat mencungkil bakat-bakat anak Sarawak sekaligus memberi kemudahan kepada atlet-atlet Sarawak untuk berlatih. Dasar kita pada masa ini adalah Andalila Rinong Aquatic Center ini kita buka kepada rakyat untuk mereka juga dapat menggunakan. Sebab itulah kita mahu merakyatkan prasarana-prasarana ini, tapi dengan tertib yang teratur, bukannya terbuka terus. It has to be regulated. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian kolam renang Leisure Pool Pusat Akuatik Pandalela Rinong Perbadanan Sukan Sarawak SSC di Petrajaya pada Rabu. Jelasnya lagi, dalam satu minggu sejak bermulanya cuti persekolahan, lebih 10,000 orang telah datang ke kompleks itu untuk beriadah, berhibur dan menikmati prasarana di situ. Saya melihatnya sebagai satu perkara yang amat baik sekali kerana sedikit sebanyak ibu-ibu bapa, terutama sekali masa cuti sekolah macam ini, mereka bawa anak-anak mereka ke sini dan sedikit sebanyak yang boleh mengeratkan lagi family bonding dan selain daripada itu, anak-anak apabila mereka sudah membiasakan diri dengan kolam-kolam renang air, perasaan takut dan sebagainya terhadap air boleh hilang, dan kemungkinan kalau dalam ramai-ramai itu ada juga setengahnya akan ada minat untuk
lebih melanjutkan diri dalam sukan renang ataupun sukan diving. Saya dapat melihat adik-adik yang terlibat dalam sukan renang dan sukan diving, terutama sekali dalam age group, begitu ramai sekali. Justru beliau berharap mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga kompleks tersebut sentiasa mengawasi pengunjung untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Redzwan berkata, kolam awam Pusat Akuatik Pandalela Rinong telah dibuka semula kepada orang awam setelah menjalani beberapa penambahbaikan. Ujarnya, pembukaan semula pusat akuatik itu mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada orang awam. Setelah dibuka pada 23 Mei lepas sehingga kini lebih kurang seminggu lebih, purata kemasukan ke kolam ini melebihi 10,000 lebih lah. Difahamkan kolam awam tersebut kini dibuka semula selepas penutupannya pada Februari 2021 dan dibuka semula pada tahun ini atas cadangan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Tambah Awang Putra Yusri, musim cuti sekolah sempena Hari Gawai merancakkan lagi kedatangan pengunjung termasuk penduduk dari kawasan Kota Semarahan dan Serian. Justru beliau berharap agar para pengguna mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh SSC. Selanjutnya di Pusak, industri penghasilan gula apung perlu dinaik taraf ke peringkat yang lebih tinggi kerana ia mampu menaik taraf ekonomi masyarakat setempat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur, industri ini berpotensi untuk dibangunkan kerana mampu memberi pendapatan yang lumayan kepada penduduk tempatan. Katanya terdapat 150,000 hektar kawasan di Sarawak dipenuhi pokok nipah, maka kelebihan ini perlu dimanfaatkan oleh kerajaan bagi membangunkan industri ini secara besar-besaran. Beliau berkata demikian dalam program pembangunan komuniti nipah transformasi ekonomi luar bandar di Kampung Tambak Pusak pada Selasa. Dalam masa sama, Razaili berharap pengusaha gula apung di Kampung Tambak Pusak menggunakan program tersebut untuk mempelajari ilmu tentang produk berasaskan gula apung ini agar terus maju dan terkenal di seluruh negara. Tambahnya, pengusaha juga perlu mengambil peluang dengan memperbesarkan kawasan pokok nipah kerana industri ini mempunyai nilai komersial yang tinggi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai, Kayu Guru Gerai Nyamai kepada setiap warga Sarawak yang menyambutnya dan jangan lupa datang untuk memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak hari ini di Borneo Convention Centre Kuching BCCK bermula jam 10 pagi sehingga 4 petang. #menyebar fakta. Salam UKAS.